Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Bayangkan kalau saya katakan kepada Anda, isu tanah adat di Sabah ini sebenarnya lebih rumit dan lebih panas daripada apa yang kita selalu dengar di media. Hari ini kita mau bongkar ataupun kita mau ulaskan satu desakan yang dibuat oleh Change Advocate Movement Sabah ataupun ringkasnya KEMOS yang menuntut Parti Warisan untuk segera menjadikan penubuhan Tribunal Tanah Sabah sebagai janji manifesto pilihan raya. Proyek ini nampak macam formal, tetapi sebenarnya ia syarat dengan kontroversi, penuh dengan kepentingan politik dan mungkin akan menggoncang banyak pihak berpengaruh di negeri ini. Mari kita tarik balik sedikit. Selama berdekad-dekad, masyarakat asal Sabah terutamanya komuniti Momogun bergelut dengan isu tanah adat ataupun Native Customary Rights (NCR). Masalah ini bukanlah kecil. Ada tanah yang ditunggu bertahun-tahun untuk diiktiraf, ada yang dirampas tanpa pampasan yang adil, dan ada yang masuk ke mahkamah tetapi akhirnya macam mana? Akhirnya kalah sebab kos guaman melambung tinggi. Proses terlalu lama dan sistem itu sendiri seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Ini bukanlah tuduhan yang kosong sebab banyak laporan terdahulu termasuklah daripada Suhakam dan juga laporan media mengesahkan bahwa isu tanah adat adalah antara konflik terbesar di Sabah. Bahkan pada tahun 2013, Suhakam pernah mengeluarkan laporan bahwa banyak kes rampasan tanah adat berlaku tanpa konsultasi yang adil kepada komuniti asal. Jadi apa yang KEMOS desak ini sebenarnya sudah lama ditunggu. Tetapi persoalannya, kenapa baru sekarang Warisan ditekan untuk membuat janji rasmi tentang Tribunal Tanah? Konsep Tribunal Tanah ini nampak macam jalan keluar. Ia bukanlah mahkamah biasa, tetapi satu badan khas yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses. Kalau sekarang orang kampung terpaksa ke bandar besar untuk filekan kes, bayar peguam yang ribuan ringgit, tunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan keputusan. Oleh itu, tribunal ini kononnya akan membuat semuanya lebih ringkas. Tambahan pula, tribunal ini dicadangkan ada campuran ahli yang unik. Seorang bekas hakim ataupun pegawai kehakiman sebagai pengerusi, seorang pakar undang-undang tanah, dan dua pemimpin adat dari etnik yang berbeza. Maksudnya, suara orang kampung, suara adat tidak akan diketepikan. KEMOS juga cadangkan yang tribunal ini ada kuasa untuk mengiktiraf NCR, keluarkan Native Title (NT), lindungi tanah adat daripada diambil sewenang-wenangnya dan pastikan pampasan yang diberikan kerajaan itu adalah adil. Malah mereka ingin tribunal ini membuat perbicaraan terus di daerah luar bandar supaya masyarakat tidak perlu habiskan duit naik bas ataupun menyewa kereta ke bandar. Bukti yang diterima pun bukan hanya dokumen rasmi tetapi juga peta kampung, bukti lisan dan juga cerita adat. Nampaknya ini adalah satu perubahan radikal dalam sistem tanah Sabah. Sekarang mari kita coba tanya soalan pula. Soalan yang kontroversi, soalan yang pedas. Kalau semua ini baik, kenapa tidak dibuat dari dulu? Kenapa parti-parti politik yang pernah berkuasa, termasuklah Warisan sendiri, semasa menjadi kerajaan dulu, tidak menubuhkan tribunal ini? Adakah sebab terlalu banyak kepentingan besar di sebalik isu tanah? Sebab kalau kita kaji balik sejarah, banyak kes tanah adat di Sabah melibatkan syarikat gergasi perladangan, syarikat pembalakan, malah ada yang rapat dengan ahli politik. Jadi, kalau benarlah tribunal ini akan benar-benar diwujudkan, ia boleh mengancam periuk nasi banyak pihak yang sebelum ini senang-senang dapat tanah ribuan ekar melalui konsesi ataupun pengambilan paksa. Kalau kita tengok pengalaman negeri lain, contohnya di Sarawak, mereka juga bergelut dengan isu NCR. Banyak kes yang masuk mahkamah bertahun-tahun. Dan walaupun ada kemenangan masyarakat adat,
prosesnya tetap mahal dan juga panjang. Jadi cadangan tribunal ini bukanlah cadangan yang main-main. Ia sebenarnya boleh menjadi game changer untuk Sabah. Tetapi game changer inilah yang membuatkan ia satu kontroversi. Sebab apabila kita sebut tribunal, itu bermakna ada badan undang-undang yang boleh menolak keputusan kerajaan ataupun menentang kepentingan pemaju. Bayangkan kalau proyek mega ataupun konsesi tanah bernilai ratusan juta tiba-tiba digantung hanya karena tribunal dapati ia melanggar hak NCR. Siapa yang akan marah dulu? Tentulah syarikat besar dan mungkin sekali orang politik di belakang mereka. Dan di sini Kemos berani menekan warisan. Mereka kata warisan mesti jadikan tribunal ini janji rasmi dalam manifesto pilihan raya akan datang. Kalau warisan setuju, itu bermakna mereka berani menentang kuasa besar yang selama ini mengaut keuntungan daripada isu tanah. Tetapi, kalau warisan diam ataupun berdolak-dalik, orang ramai boleh mula bertanya, adakah warisan juga sama seperti parti yang lain, hanya pandai bercakap tentang hak rakyat ketika menjadi pembangkang, tetapi bila berkuasa, diam 1000 bahasa dan terus membisu. Sekarang mari kita bincang pula persoalan yang kontroversi. Adakah Tribunal Tanah Sabah ini betul-betul akan melindungi masyarakat adat ataupun ia hanya akan menjadi alat politik untuk memancing undi menjelang pilihan raya? Kita kena ingat, banyak janji manis pilihan raya di Sabah tidak pernah ditepati. ME63 contohnya. Sampai hari ini masih dipersoalkan sejauh mana kerajaan pusat benar-benar ikhlas melaksanakan perjanjian itu. Kalau begitu, apa jaminan tribunal tanah ini bukan hanya satu lagi slogan politik? Tambahan pula, kita kena persoalkan siapa yang akan lantik ahli tribunal. Kalau ahli politik masih ada kuasa besar melantik siapa duduk di situ, adakah tribunal ini benar-benar bebas? Atau akhirnya menjadi boneka yang nampak macam adil, tetapi hakikatnya masih tunduk kepada kuasa besar. Dan kalau tribunal ini diterbitkan keputusan secara terbuka, adakah kerajaan sanggup tanggung risiko jika keputusan itu membongkar kepincangan proses lampau? Kontroversinya yang lebih besar apabila kita fikir soal generasi akan datang. Tanah adat ini bukan sekadar aset ekonomi, ia adalah identiti, budaya dan jati diri masyarakat Momogun dan juga etnik asal Sabah. Kalau tribunal gagal diwujudkan, kita sebenarnya sedang meletakkan generasi seterusnya dalam risiko kehilangan hak pusaka mereka selama-lamanya. Jadi, pertarungan politik tentang tribunal tanah ini sebenarnya adalah pertarungan tentang siapa yang menguasai masa depan Sabah. Jadi, saya ingin lontarkan soalan kepada Anda semua. Adakah Anda percaya warisan ataupun mana-mana parti politik benar-benar berani menubuhkan tribunal tanah yang bebas dan adil, walaupun ia mungkin mengancam kepentingan syarikat besar dan juga orang politik sendiri? Atau adakah tribunal ini hanya akan jadi janji manis yang tidak lebih daripada kertas manifesto pilihan raya? Kalau kita jujur, jawaban kepada soalan ini akan menentukan masa depan Sabah. Sama ada Sabah terus jadi tempat rakyat asalnya dipinggirkan demi keuntungan syarikat besar, atau akhirnya suara masyarakat adat benar-benar mendapat tempat dalam sistem undang-undang negara. Jangan lupa, banyak isu besar di Sabah bermula dengan tanah. Jadi jangan terkejut kalau desakan Kemos ini nanti akan membuka satu lagi babak politik yang lebih panas. Dan persoalan akhirnya, adakah rakyat akan termakan janji sekali lagi, atau kali ini mereka benar-benar akan tuntut perubahan? Baiklah kawan-kawan, jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bersama-sama kami dan tunggu konten yang seterusnya. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe ke channel ini Currents via MY, sebab kita akan terus bongkarkan isu-isu sebegini dalam channel ini. Kalau Anda rasa topik ini penting untuk masa depan kita, masa depan Sabah, tekan like,
share, dan komen pandangan Anda di bawah di ruangan komen di bawah. Adakah Tribunal Tanah Sabah adalah solusi sebenar ataupun hanya satu lagi wayang politik? Kita tunggu dan lihat saja. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya nanti. Sekian semua, terima kasih.